Baik, kajian terhadap keberkesanan pembelajaran dan pengajaran PDP dalam talian serta penambahbaikan sedang dilaksanakan bagi menangani kekangan dan kesukaran dihadapi pelajar dan tenaga pengajar sepanjang tempoh pandemik. Kualiti pengajaran dan pembelajaran universiti perlu dipertingkat untuk memastikan kaki tangan dan pelajar mempunyai kepakaran yang cukup serta mempunyai akses kepada sumber pembelajaran terkini. Bermula 20 Januari lalu, pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR telah dilaksanakan di seluruh negara oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia bagi memastikan setiap murid tidak ketinggalan dalam pembelajaran bagi tahun semasa. Kaedah ini dilaksanakan dalam talian tanpa bersemuka melalui peranti seperti tablet, komputer riba atau telefon pintar dengan dibantu oleh capaian internet. Tidak dinafikan, ada segelintir yang kurang berkemampuan dalam mengikuti PDPR ini. Namun inisiatif turut diambil oleh pihak kerajaan bagi membantu golongan ini dengan agihan peranti percuma dan kemudahan capaian internet. Meskipun pelbagai cabaran terpaksa dilalui oleh para pelajar, inilah norma baharu yang perlu mereka adaptasikan dalam kehidupan. Bagaimanapun, sokongan dan dorongan daripada ibu bapa amat penting dalam menjayakan PDPR ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid Akif Biro Azmi sebagai Ketua Kumpulan 7 dan nombor matrik saya adalah AA22026. Nama saya Aziz Akmal bin Liman. Nombor matrik AA220458. Nama saya Haziq Adham bin Norman. Nombor matrik saya AA220180. Nama saya Wan Mustaqim bin Muhammad Azizi. Nombor matriks AA220835. Nama saya Muhammad Faiz Haikal bin Jairuddin. Nombor matriks AA221107. Saya ialah Muhammad Nuruddin Hafiz dan nombor matrik saya ialah AA221365. Nama diberi Nur Farwiza binti Abdul Syukur. Nombor matrik AA221882. Nama saya Alia Nurjannah binti Nasrun dengan nombor matrik AA221405. Nama Aisyah Nini binti Yunus, nombor matrik AA220271. Nama saya Nur Sofia Bakis binti Muhammad Nafizan, nombor matrik AA221579. Assalamualaikum, saya Haziq Adham bin Norman dan saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami dengan membentangkan pengenalan bagi projek kami. Secara umumnya, pendidikan merupakan suatu proses yang terancang untuk mewujudkan suasana yang harmoni ketika proses pembelajaran dan juga pengajaran sedang berlangsung di antara guru dan juga murid. Hal ini supaya proses tersebut dapat mengembangkan potensi diri masing-masing, bukan sahaja mencukupi aspek akademik, malah mampu untuk melahirkan generasi yang mapan dengan ilmu di dada. Malah, ia perlu melibatkan beberapa aspek seperti jasmani, emosi, rohani dan juga sosial. Dalam kajian ini terdapat beberapa kaedah-kaedah yang lebih proaktif bagi proses pembelajaran tersebut, seperti siasatan mengenai kaedah pembelajaran yang paling diminati para mahasiswa di UTHM dan juga impak serta keberkesanan kaedah-kaedah tersebut kepada mahasiswa di UTHM. Antara 3 objektif yang terdapat dalam projek kami adalah yang pertama, untuk mengenal pasti kaedah pembelajaran yang paling berkesan dalam meningkatkan pencapaian akademik mahasiswa. Yang kedua, untuk membuat siasatan apakah cara mengkaji pembelajaran mahasiswa yang paling diminati dalam kalangan mahasiswa UTHM. Dan yang terakhir, untuk memberikan impak terhadap keberkesanan kaedah pembelajaran atas talian jika dapat menambah minat serta pencapaian akademik yang lebih bagus. Untuk huraian objektif pertama, terdapat beberapa kaedah pembelajaran yang terbukti berkesan dalam meningkatkan pencapaian akademik mahasiswa. Kaedah pembelajaran dapat dilakukan secara fizikal seperti face to face di dalam kelas ataupun secara atas talian.
Contohnya one way communication. Kaedah pembelajaran secara fizikal melibatkan interaksi secara langsung bersama pengajar atau rakan di dalam kelas. Manakala kaedah pembelajaran secara atas talian menggunakan teknologi moden dan platform digital seperti Google Meet dan Zoom Meeting untuk melakukan perbincangan. Huraian objektif yang kedua, melaksanakan siasatan mengenai cara mengulang kaji pembelajaran yang paling diminati dalam kalangan mahasiswa UTHM melalui survei mahasiswa menggunakan Google Form yang diedarkan kepada para pelajar melalui pautan link. Strategi merancang soalan yang relevan dengan tajuk, mengumpulkan data dari mahasiswa UTHM dan menganalisis hasil survei untuk mengenal pasti kaedah pembelajaran yang paling diminati mahasiswa merupakan langkah penting bagi mendapatkan keputusan akhir yang berkualiti. Dan yang terakhir, huraian objektif yang ketiga, pembelajaran atas talian yang efektif dapat meningkatkan minat dan prestasi akademik mahasiswa melalui accessibility yang lebih baik. Pilihan fleksibiliti dalam pembelajaran dan peluang untuk berkolaborasi dan berinteraksi. Pembelajaran dalam talian juga mendorong pembelajaran kendiri dan pengurusan masa yang lebih efektif serta menyediakan bahan pelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan minat dan pencapaian mahasiswa. Berikut adalah demografi responden. Seperti yang kita lihat, sebanyak 52% ialah responden perempuan dan 40% ialah responden lelaki. Seterusnya, peratus tertinggi adalah sebanyak 80% merupakan berbangsa Melayu. Peratus tertinggi kedua iaitu 5.3% berbangsa China, diikuti 2.7% berbangsa Brunei dan 1.3% berbangsa India, Kazakh, Iban dan Bumi Putra Sabah. Pada bahagian agama pula, tertinggi sebanyak 94.7% beragama Islam dan 5.3% beragama Kristian. Responden berumur 18 hingga 20 tahun dengan peratus tertinggi sebanyak 94.7%, 21 hingga 23 tahun sebanyak 4% dan 1.3% berumur 27 tahun ke atas. Sebanyak 75 responden yang datang dari berbagai jenis institusi pengajian dengan peratus tertinggi sebanyak 40% iaitu pelajar Universiti Tun Hussein Malaysia UTHM, seterusnya 25.3% pelajar daripada Universiti Teknologi Mara UiTM, 4% pelajar daripada Kolej Politeknik Mara KPTM, 2.67% pelajar daripada Kolej Matrikulasi Labuan KML, Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Kuala Lumpur UniKL. Akhir sekali, dengan peratus 1.3%, Cosmopolitan College Johor Bahru CCJB, Institusi Pengajian Guru IPG, Kolej Profesional Mara KPM, Politeknik Muazzam Shah PMS, Politeknik Tun Syed Nasir PTSN, Pelajar Sejarah Tinggi Pelajaran Malaysia STPM, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Universiti Politeknik Malaysia UPTM, Universiti Teknologi Mara UTM dan Universiti Teknologi Malaysia UTEM. Banyak 85.3% pelajar yang memegang kelayakan diploma dan 14.7% memegang kelayakan ijazah sarjana muda. Akhir sekali, pada bahagian Z, sebanyak 70.7% merupakan pelajar tahun 1, 25.3% merupakan pelajar tahun 2, 2.27% merupakan pelajar tahun 3 dan sebanyak 1.3% merupakan pelajar tahun 1. Berikut merupakan dapatan kajian bagi persoalan cara ulang kaji pembelajaran yang paling diminati mahasiswa. Sebanyak 2.7% yang sangat tidak setuju, 8% yang tidak setuju dan tidak pasti, 33.3% bersetuju dan 42.7% sangat setuju dengan pembelajaran secara fizikal. Bagi pembelajaran atas talian pula, 6.7 responden sangat tidak setuju, 25.3% tidak setuju, 20% tidak pasti, 38.7% setuju dan 9.3% sangat setuju. Bagi cara mengulang kaji pelajaran secara berkumpulan pula, 1.3% responden sangat tidak setuju dengan kaedah tersebut, 10.7% tidak setuju, 18.7% tidak pasti, 42.7% setuju dan 26.7% sangat setuju. Seterusnya, kaedah pembelajaran secara bersendirian sebanyak 5.3% memilih sangat tidak setuju, 2.7% tidak setuju, 16% tidak pasti, 49.3% setuju dan 32% memilih sangat setuju. Bagi bacaan buku ilmiah pula, sebanyak 2.7% mengundi sangat tidak setuju, 8% tidak setuju, 22.7% tidak pasti, 49.3% setuju dan 17.3% mengundi sangat setuju. Akhir sekali, kaedah menonton video ilmiah, 2.7% responden sangat tidak setuju, 12%
memilih tidak setuju, 14.7% tidak pasti, 42.7% memilih setuju dan 28% responden memilih sangat setuju. Seterusnya merupakan kaedah pembelajaran berkesan bagi meningkatkan pencapaian akademik mahasiswa bagi aplikasi pengulangan yang berterusan untuk memahami dan menguasai konsep. 1.3% responden sangat tidak setuju dan tidak setuju. 8% responden tidak pasti, 41.3% responden setuju dan 48 responden sangat bersetuju bahawa kaedah ini berkesan. Bagi kaedah membuat ulang kaji pembelajaran untuk memperbaiki prestasi akademik mereka pula, 1.3% juga sangat tidak setuju dan tidak setuju, 4% tidak pasti, 34.7% pula setuju dan seramai 54.7% sangat setuju. Bagi mempunyai jadual pembelajaran yang teratur dan berdisiplin untuk diikuti pula, sebanyak 2.7% memilih sangat tidak setuju, 6.7% tidak setuju, 13.3% tidak pasti, 41.3% setuju dan 36% responden memilih sangat setuju. Bagi kaedah menyesuaikan diri dengan kecenderungan gaya pembelajaran yang berbeza, sebanyak 1.3% responden sangat tidak setuju, 5.3% tidak setuju, 9.3% tidak pasti, 5.7% setuju dan 33.3% memilih sangat setuju. Bagi memilih persekitaran yang kondusif semasa melakukan ulang kaji, sebanyak 1.3% responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju. Pada kaedah ini, 4% memilih tidak pasti, 34.7% memilih setuju dan 58.7% sangat setuju. Kaedah terakhir pula iaitu menggunakan bahan sumber berkualiti untuk mempelajari subjek. 1.3% mengatakan sangat tidak setuju, 4% tidak setuju, 9.3% tidak pasti, 34.7% setuju dan 50.7% mengatakan sangat setuju pada kaedah ini. Kesan pembelajaran atas talian terhadap pencapaian akademik mahasiswa pula membolehkan aksesibiliti yang lebih mudah kepada sumber-sumber pembelajaran dan bahan-bahan pendidikan dari mana saja dan pada bila-bila masa saja. 1.3% responden sangat tidak setuju dan 5.3% tidak setuju, 10.3% responden tidak pasti, 49.3% responden setuju dan 33.3% responden sangat bersetuju bahawa kaedah ini berkesan. Bagi membolehkan mahasiswa belajar dengan cara lebih fleksibel pula, 1.3% juga sangat tidak setuju, 5.3% tidak setuju, 18.7% tidak pasti, 40% pula bersetuju dan seramai 34.7% sangat setuju. Bagi membolehkan mahasiswa memilihkan waktu kelas pada waktu yang sesuai dengan jadual mereka pula, sebanyak 1.3% memilih sangat tidak setuju, 4% tidak setuju, 16% tidak pasti, 46.7% setuju dan 32% responden memilih sangat setuju. Bagi mahasiswa lebih bersemangat untuk menggunakan teknologi dan platform digital dalam pembelajaran mereka, sebanyak 4% responden sangat tidak setuju, 8% tidak setuju, 17.3% tidak pasti, 33.3% setuju dan 37.3% memilih sangat setuju. Bagi membolehkan kualiti pembelajaran yang konsisten kerana setiap mahasiswa mendapatkan akses ke bahan-bahan pembelajaran yang sama, sebanyak 40% responden memilih sangat tidak setuju, 9.3% tidak setuju, 20% memilih tidak pasti, 37.7% memilih setuju dan 36% sangat setuju. Kaedah terakhir iaitu membolehkan mahasiswa belajar dengan lebih mudah tanpa tekanan sosial seperti perasaan, malu atau takut untuk bertanya di hadapan kelas. 5.3% mengatakan sangat tidak setuju, 9.3% tidak setuju dan tidak pasti, 37.3% setuju dan 38.7% mengatakan sangat setuju pada kaedah ini. Pendidikan di negara kita adalah tentang mengajar dan belajar dengan cara yang memudahkan dan kreatif dengan kaedah seperti aktiviti berkumpulan dan teknologi untuk membantu siswa belajar. Semasa penyakit coronavirus yang datang melanda di negara kita, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan pembelajaran atas talian yang merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mahasiswa belajar. Terdapat banyak kaedah bagi mahasiswa untuk belajar sehingga mahasiswa sendiri dapat memilih mana yang terbaik bagi mereka dan mendapatkan pendidikan yang cemerlang.